Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Para penonton yang dikasihi oleh Allah, terima kasih saya ucapkan yang setia follow video ini. Dan saya doakan moga-moga semua yang menonton video ini dimurahkan rezekinya oleh Allah, dicukupi segala kekurangannya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya dunia akhirat dan tetap istiqamah hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada masa ini kita kembali bertemu dalam rancangan soal jawab permasalahan umat. Okey. Pada masa ini saya akan membacakan beberapa soalan yang datang pada saya dan saya insyaAllah kita akan jawab mengikut yang panduan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf saya nak tanya ya Ustaz. Jika kita masuk masjid selepas azan subuh, mana yang mesti kita dahulukan? Solat qabliyah ke solat tahiyatul masjid? Mohon pencerahannya ya Ustaz. Terima kasih. Nabi SAW bersabda di antara fadilah, kelebihan solat qabliyah subuh. Yang dimaksud qabliyah subuh selepas azan subuh. Selepas azan subuh sampai iqamat, itu namanya qabliyah, bukan sebelum azan subuh. Kata Nabi SAW, raka'ataini qabla al-fajri. 2 rakaat sebelum solat subuh, solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh, khairum minad dunya, lagi baik dibandingkan dengan dunia wa ma fiha, dan seluruh isinya. Lagi baik dibandingkan dengan dunia dan isinya. 2 rakaat solat sunat saja, 2 rakaat solat sunat sahaja lagi baik dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Bayangkan fadilah solat sunat begitu besarnya, macam mana dengan solat subuh itu sendiri. Pasti lagi besar dengan fadilah-fadilah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebabkan fadilah inilah ramai umat Islam yang bersungguh-sungguh untuk melakukan raka'ataini qabla al-fajri, qabliyah subuh. Tetapi masalahnya ketika kita datang ke masjid atau ke surau, masa kita datang selepas azan. Selepas azan subuh. Kita dari rumah sebelum azan subuh. Sampai di jalan, orang dah azan. Sampai di masjid atau di surau, orang dah habis azan. Dan mungkin masa hanya baki 5 minit saja lagi. Ketika itu ada 2 pilihan. Adakah kita datang solat tahiyatul masjid, ke kita buat qabliyah? Inilah sebenarnya soalannya. Jadi kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid. Walaupun di ayat ini disebut, dalam hadis ini disebut masjid, maksudnya juga surau. Kerana surau, istilah kita orang Melayu disebut surau, tapi pada asalnya ia adalah masjid. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, fala yajlis. Janganlah dia duduk. Tak boleh duduk. Hatta yusalli raka'atain. Sampai dia solat 2 rakaat. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan sepakat para ulama, orang yang datang ke masjid atau ke surau, dia duduk, dia tak berdosa besar. Kerana ini hanya sunat. Tapi digalakkan oleh Nabi SAW, jangan kamu masuk ke masjid sampai kamu solat 2 rakaat. Di dalam hadis ni, Nabi SAW tak sebutkan solat apa 2 rakaat tadi. Adakah solat sunat tahiyatul masjid atau solat-solat yang lain? Jadi kerana hadis ni umum, maka apapun solat 2 rakaat yang kita buat, selepas solat tu kita boleh duduk. Jadi kalau kita datang ke masjid, datang ke surau, masuk masjid, masuk surau selepas azan subuh, maka yang kita dahulukan adalah raka'ataini qabla al-fajri, qabliyah subuh. Kita dahulukan qabliyah subuh, selepas kita dahulukan, barulah kita boleh duduk. Adakah perlu tahiyatul masjid? Tak perlu lagi. Kerana kita dah buat qabliyah subuh. Jadi kita dah solat 2 rakaat, baru kita boleh duduk. Yang tahiyatul masjid, contoh kita dah buat qabliyah subuh di rumah. Kita datang ke masjid,
Kita tak ada qabliyah. Qabliyah hanya sekali. Jangan kita buat qabliyah subuh sampai 4 rakaat, 6 rakaat. Itu salah. Ini bukan ajaran Nabi SAW. Qabliyah subuh hanya 2 rakaat sahaja. Jadi kalau ada orang buat qabliyah sampai di rumah qabliyah subuh, sampai di masjid di surau qabliyah subuh, ini salah, ini kejahilan. Jadi kalau dah buat qabliyah subuh di rumah sampai di masjid dan dia tak boleh duduk sampai solat 2 rakaat, maka buatlah tahiyatul masjid. Allahu a'lam. Soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, abah saya meninggal, maka keluar duit insurans. Maka bolehkah saya gunakan duit itu untuk badal haji? Insurans ni, sebelum kita mencerita tentang badal haji, maka kita akan menjawab tentang insurans. Insurans ni ada 2 pandangan ulama. Pandangan yang pertama, dia menyebutkan insurans ni haram hukumnya. Sebab di sana ada gharar, ada qimar. Gharar ni ketidakjelasan, qimar itu judi, seperti judi. Bayangkan kita bagi belum tentu kita dapat. Kan ada kita bagi insurans belum tentu kita dapat. Bahkan insurans tu masa berlakunya hanya 1 tahun. Kalau lepas 1 tahun tak ada apa-apa yang berlaku, maka hilang. Ada orang yang baru daftar, lepas tu baru apply insurans, dalam beberapa bulan, sebulan, 2 bulan, dapat. Maka ini nampak ketidakjelasan. Gharar namanya dalam Islam. Ini hukumnya haram. Inilah ilat setengah ulama mengatakan haram. Lalu pandangan yang kedua mengatakan mubah. Pandangan kedua mengatakan mubah. Mubah disebabkan apa? Disebabkan di sana ada bentuk ta'awun. Apa tu ta'awun? Ta'awun tolong menolong. Bayangkan ada 10 orang. 1000, 10,000. Kemudian si A ada aksiden, maka dibantulah si fulan. Berta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu dalam perbuatan kebaikan. Menolong orang perbuatan baik. Ini ilat atau alasan daripada orang mengatakan itu mubah. Atau boleh. Namun tak ada yang mengatakan itu wajib. Kalau Ustaz macam mana? Apa pandangan Ustaz tentang insurans? Kalau ditanya tentang saya, apa Ustaz pilih yang mana? Yang haram ke yang mubah, yang boleh? Kalau saya memandang insurans ni ikut sabda Nabi SAW. Innal halala bayyin wal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal tu jelas. Wal harama bayyin, yang haram pun juga jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Di antara yang halal dan haram ni ada perkara yang syubhat, yang tak jelas, yang sama-sama tak jelas. Ini halal ke haram. Faman ittaqa bisyubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya daripada perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh dalam perbuatan syubhat, boleh jadi dia jatuh dalam perkara yang haram. Jadi dalam pandangan saya, itu adalah perkara syubhat. Oleh sebab itu, saya dalam bab insurans ni, selagi saya boleh mengelak, saya akan elakkan. Kecuali memang terpaksa. Ibaratnya kalau saya mesti buat, saya perlu something dan something tu tak diluluskan. Kecuali ada insurans. Mahu tak mahu, saya buat insurans. Tapi dalam hati saya bukan mengatakan ini bagus. Tapi setakat hanya melepaskan kerana terpaksa. Okey, sekarang kita husnuzan. Kita baik sangka. Mungkin dia ambil pandangan yang kedua. Dia ambil pandangan kedua yang mengatakan bahawa insurans tu mubah menurut dia. Adakah insurans tu boleh dibuat untuk badal haji? Tak. Tak boleh buat badal haji terus. Dia duit peninggalan arwah, duit peninggalan mayat, duit peninggalan apapun harta yang ditinggalkan oleh si mayat, maka duit itu adalah hak ahli waris. Bukan duit mayat, bukan duit arwah. Itu duit ahli waris. Kecuali si mayat tadi dia punya hutang, maka hutang kena dilunasi. Dia punya wasiat kena ditunaikan, dan wasiat pun juga tak boleh lebih daripada ats-tsuluts, 1/3. Maknanya kalau duit 100,000 ringgit, maka 1/3 33 poin sekian.
33,000, itu saja yang boleh diwasiatkan. Lebihnya tak. Itu punya ahli waris. So, kalau seandainya tadi duit tu ada 100,000. Duit insurans tu ada 100,000. Dan mayat tak punya hutang. Mayat juga tak punya wasiat. Jadi duit 100,000 memang automatically itu punya ahli waris. Jadi dibagi dulu. Kalau seandainya tadi ayah dia meninggal, ibu dia mungkin masih hidup. Okey, ibu dia masih hidup, maka Allah katakan dalam Al-Quran, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Bagi isteri-isteri kamu, kalau kamu punya isteri, maka bagi mereka adalah 1/4. Jadi 1/1 bagi 1/4, kalau 100,000 bagi 1/4 maknanya 25,000 untuk isteri. Kalau tak punya anak. Kalau punya anak macam mana? Kalau punya anak, walahunna thumun, 1/8. Maknanya kalau 100,000, 12,500. Itu untuk isteri. Yang baki macam mana? Yang baki, kalau seandainya mayat tadi punya ayah, ibu bapa, maka ibu bapa dapat. Kalau tak ada ibu bapa, okeylah. Semuanya hanya milik untuk anak. Punya anak, dibagilah. Contoh semuanya, kata Allah dalam Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi lelaki dapat 2 bahagian perempuan. Contoh semuanya lelaki, bagi 4. Selepas bagi 4, barulah musyawarat. Dan ini ihsan, kebaikan seorang anak. Tengok, hai fulan, kita sekarang semuanya dah dapat bahagian harta pusaka daripada ayah. Di mana kita sebelum ni tak ada rezeki. Alhamdulillah kita dapat rezeki. Maka marilah sama-sama kita menyumbang mungkin 2,000 kita gunakan untuk pergi kita upahkan orang untuk pergi badal haji. Tapi ingat, jangan sampai tertipu di tempat yang terang. Maksudnya apa? Badal haji tak ada yang murah. Kalau ada yang murah, hati-hati. Kalau itu bentuk penipuan. Sebab badal haji ada 2 syarat. Syarat yang pertama, dibuatnya, orang yang buat adalah orang yang pernah pergi haji. Yang kedua, orang yang buat mesti dibuat untuk 1 orang saja. Jadi kalau satu haji, 1 orang. Satu haji, 1 orang. Kalau sekarang tahun 2020, contoh, hari 2020 tak adalah haji. Contoh 2021 haji. Untuk 2021, 1 orang. 2022, 1 orang. Tak boleh buat 1 orang, dia mengcover sampai 10 orang. Ini tak boleh. Oleh sebab itu, biasanya badal haji akan mahal. Kalau badal haji murah, kena hati-hati juga. Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Tapi hukumnya boleh menghajikan ayah anda tadi, tapi dengan syarat itu duit dah dibagi kepada ahli waris. Okey. Soalan yang ketiga. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kerja sebagai runner delivery. Apa hukum delivery makanan tidak halal? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Kata Nabi SAW, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka pendapatannya pun juga haram. Kita tahu, kita sebagai umat Islam sepakat semuanya bahawa arak atau khamar dalam Al-Quran, maka dianya haram. Haram untuk diminum. Adakah yang haram tu meminumnya saja? Tak. Allah melaknat syaribul khamr. Allah melaknat peminum khamar, penjual khamar, pembawa khamar, pembuat khamar, semuanya berada kulluhum sawa. Semuanya sama. Sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin setengah kita tak terima. Ustaz, macam mana? Itulah pendapatan saya. Macam mana saya dapatkan duit? Itulah duit yang boleh saya dapat dan saya beri nafkah kepada ahli keluarga saya. Kalau saya tinggalkan, mana saya tak dapat pendapatan. Ini adalah kesalahan, maknanya persepsi yang salah, mindset kita yang salah. Saya bagi contoh. Mungkin ada setengah orang tak terima dengan hadis ni, saya bagi satu contoh. Kita tahu bahawa dadah, narkoba, heroin atau semisalnya, dia adalah haram. Sepakat haram. Bukan hanya di negara-negara Islam,
Bahkan di negara-negara non-Muslim pun diharamkan. Cuba kita tengok berapa banyak orang yang dihukum mati disebabkan apa? Disebabkan bawa dadah keluar negara. Bawa dadah keluar negara. Walaupun dia bukan penjual. Walaupun dia bukan pemakai. Yang konsumsi, bukan. Dia hanya bawa sahaja. Dia bawa saja, maka dia kena hukum. Dia tak kata, polis tak akan terima. Alah, cik polis, saya tak pakai pun. Saya tak pakai, saya tolong bawa je. Cik polis tak terima. Pasti akan kena hukum. Bahkan boleh jadi, silap-silap dia akan kena hukum gantung. Berapa banyak kes macam ni. Oleh sebab itu saya nasihatkan kita, kalau di airport, jumpa orang yang kita tak kenal. Lepas tu dia titip barang kepada kita yang kita tak tahu. Apa isi barang dia? Tolong bawakan lagi. Walaupun atuk-atuk yang tua, nenek-nenek. Kadang-kadang itu yang jadi umpan dia orang tu. Jadi dibawa beg tadi. Nanti kalau lepas, diambil. Kalau tak lepas, yang kena hukum siapa? Orang tadi? Tak. Yang kena hukum kita. Sebab kita yang bawa. Kita yang kena bawa. Jadi, jemaah dikasih oleh Allah, penonton yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tengok. Itu hukum dunia. Hukum dunia bukan hanya orang pemakai, konsumsi dadah, narkoba saja. Tapi yang pembawa, penjual, pemakai, semuanya kena hukum. Itu hukum dunia. Begitu juga dengan hukum Allah. Itu sebabnya Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita tak membunuh, tapi kita mempersiapkan pembunuhan. Maka kita bersyubhat, kita kena sekali. Kita kena sekali. Kemudian, soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ampun maaf mengganggu Ustaz. Nak minta bantuan sangat-sangat. Cucu umur 3 tahun ini meracau bercakap mulut hirot-hirot saat ni. Apa surah perlu saya baca saat ni Ustaz? Tangan tak berhenti bergerak-gerak. Bercakap sorang-sorang tak henti-henti. Mohon jasa baik Ustaz, maafkan saya Ustaz. Oh, ni cerita hantu ni. Sebab hantu ni sebenarnya menarik. Okey. Kalau seandainya anak umur 3 tahun, dia bercakap sorang-sorang, kadang-kadang dia pergi ke sudut rumah. Dia bercakap sorang-sorang. Bercakap seseorang, kemudian gerak-gerak tangan. Yang ni, pastikan cuba kita pergi ke doktor dulu. Cuba, mungkin ada gangguan otak dia, mungkin ada sakit ke macam mana. Kalau seandainya kata doktor tak ada apa-apa, sihat walafiat. Boleh jadi ini gangguan daripada jin, daripada syaitan. Gangguan daripada syaitan. Yang mana dia, budak ni boleh melihat jin. Dan dia tengok budak tu tengok ada kawan dia. Kawan dia yang suka main dengan dia. Mungkin dia seorang-seorang di rumah tak ada kawan. Akhirnya jumpa dengan jin. Jin tu jin kanak-kanak juga. Dia bermain dengan jin. Itu yang kadang-kadang borak-borak sendiri. Kadang-kadang bercakap sendiri. Kadang-kadang goyang-goyang tangan sendiri. Ini sebab dia melihat jin. Adakah melihat jin itu satu kelebihan atau satu kekurangan? Sebenarnya, penonton yang dikasihi oleh Allah, manusia yang normal. Manusia yang normal. Ingat, manusia normal adalah manusia yang tak boleh melihat alam gaib. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah lah yang mengetahui masalah gaib. Allah yang boleh lihat masalah gaib yang tak nampak, hanya Allah. Allah tak bagi lihat kecuali kepada hamba-hambanya yang dipilih di antara rasul-rasul Allah. Dan Rasul Nabi Muhammad SAW sendiri pun bukan sentiasa lihat. Dia lihat pada masa-masa tertentu yang diizinkan oleh Allah. Kalau tak diizinkan oleh Allah, dia tak lihat. Sebab apa? Ini dah keluar daripada alam nyata. Itu alam gaib. Alam yang tak nampak. Alam yang tak nampak.
Jadi kalau seandainya kita, apa dalilnya? Tengok dalam surah Jin. Awal surah Jin Allah katakan apa? Qul, katakanlah Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Maksudnya apa? Nabi tak tahu, diwahyukan kepadaku bahawa ada satu kumpulan jin yang beriman kepada Nabi SAW. Jadi Nabi ketika itu bersedih, berdakwah kepada kaum Quraisy, berdakwah kepada kaumnya, tapi tak diterima. Ternyata Nabi diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril bahawa ada satu kumpulan jin yang beriman kepada engkau, hai Muhammad, jangan kau bersedih. Kau tak tengok, diwahyukan, bermakna dia tak nampak. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, bahawa manusia yang normal dia tak boleh melihat jin. Kalau melihat sekali sekala, itu lain. Mungkin kan kadang-kadang jin tu dia nakal. Dia melintas di depan kita. Sekali macam garis. Itu lain. Kita jalan, tengok, melintas ke. Itu lain. Atau kita jalan pergi ke dapur, tengok ada orang melintas dapur. Di dapur tak ada seorang pun. Itu lain. Itu dia nakal. Tapi yang kerap tengok. Kejap-kejap tengok. Ini dalam bilik ni ada 2-3. Situ 2 ekor. Tu dia di atas kursi tu ada duduk 2 ekor. Situ kursi tu dia sentiasa nampak. Dia tengok jin tu sebagaimana dia tengok manusia biasa. Ini menandakan bahawa dalam tubuhnya juga ada jin. Kerana manusia normal tak boleh melihat jin. Jadi orang yang normal dia tak boleh tengok jin. Kalau dia tengok jin, itu satu kekurangan, bermakna ada jin dalam tubuh dia, sehingga dengan jin tu juga dia boleh melihat jin-jin yang lain. Jadi itu bukan satu kelebihan, tapi itu satu kekurangan. Jadi apa yang mesti dibuat? Kalau seandainya ada budak umur 3 tahun, umur 3 tahun dia suka bercakap-cakap sendiri. Mungkin dia tengok kawan dia bangsa jin. Apa yang kita buat? Kita ruqyah dia. Ni soalan ni. Ni kata tadi cucu. Maknanya mak sama bapaknya kena dinasihatkan. Mak bapaknya jangan hanya sibuk bekerja. Pergi pagi balik petang, pagi balik petang. Tak. Jadikan rumah tu sebagai baiti jannati. Penuh dengan ibadah kepada Allah. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Maknanya sunyi, senyap, tak ada ibadat kepada Allah. Maka buatlah ibadat. Di antaranya apa? Baca Al-Quran. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surah Al-Baqarah. Kerana syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Itu perintah daripada Nabi SAW. Walaupun ayat hadis tu menyebutkan surah Al-Baqarah, bukan bermakna surah Al-Baqarah saja, tapi bacalah surah-surah yang lain, insya-Allah dia akan hilang daripada rumah tu. Yang kedua, jangan simpan patung-patung. Sebab patung ni sarang jin. Patung ni sarang jin. Jadi kalau ada patung-patung yang selalu kita gantung atau kita buat almari khas, lepas tu letak patung-patung macam patung anak-anak patung lah, kita jadi untuk hiasan, maka patung disimpan. Kata Nabi SAW, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tak akan masuk pada satu rumah yang mana di situ ada kalbun, ada anjing, wala surah, dan juga gambar. Dan gambar saja itu boleh menyebabkan malaikat tak masuk, apatah lagi patung. Malaikat di sini baguslah ustaz, tak masuk malaikat tak pasti. Ini malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Malaikat maut masuk. Malaikat maut masuk. Yang tak masuk tu adalah malaikat rahmat. Jadi cara dia bacakan Al-Fatihah, jadikan penuh ibadah, solat-solat sunat, di rumah, baca Al-Quran. Kemudian yang budak ni ruqyah. Diruqyah dia. Ruqyah dengan ruqyah syar'i. Kita boleh buat sendiri. Mak bapak dia boleh buat sendiri. Atau atuk nenek dia boleh buat sendiri. Apa yang dibaca? Pertama, baca Al-Fatihah. Yang kedua, baca, itu yang singkat lah, saya sebutkan. Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, baca 3 kul. Kul huwallahu ahad. Kemudian kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Lepas tu sebenarnya ada ayat-ayat yang lain, tapi itu yang ringkas. Lepas tu baca doa. Kalau dia lelaki,
U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Atau u'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu kalau perempuan. Tapi kalau dia ramai ada banyak, maka u'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Apa maksudnya? Ya Allah, aku lindungi kalian dengan kalimat Allah yang sempurna daripada gangguan syaitan dan binatang-binatang yang melata, dan daripada penyakit ain, dari mata-mata yang jahat. Jadi doa baca ni. Dan doa ini biasa dibacakan oleh Nabi SAW untuk cucunya Hasan Hussein. Jadi baca doa ni, ruqyah dia, kemudian baca setiupkan dalam air, suruh dia minum. Kalau insya-Allah kalau tak ada perubahan, mungkin jin ni kuat sikit, maka pergilah kepada ustaz-ustaz yang mengerti yang tentang syariat. Ada juga kadang-kadang sekarang bomo tapi bertopengkan ustaz. Hati-hati tu. Dia bomo tapi bertopengkan ustaz. Dia pakai surban tinggi, pakai tungkat, pakai celak, pakai tasbih. Tapi ternyata bomo tahun 80 duduk di dalam gua berkawan dengan burung hantu 3 bulan tak mandi. Dulu. Tapi sekarang bomo-bomo sekarang canggih, hebat. Kadang-kadang pakai kereta Mercedes, pakai jubah, pakai serban, pakai tungkat, pakai tasbih. Ternyata dia mendakwahkan bukan dakwah tauhid, bukan mengajak manusia mengesakan Allah, tapi dia mengajak manusia kepada kesyirikan. Dia bomoh bertopengkan ustaz, sama dengan buaya bertopengkan ayam. Hati-hati tu. Tapi pastikan jumpa kepada para ustaz-ustaz yang mengerti, yang faham dalam hukum syariat, yang tahu dia halal haram, yang tauhid, bagus tauhid, minta tolong ruqyah. Dan ingat, di mana kalau ruqyah dibuat, kemudian dijaga amalan, insya-Allah jin ni akan hilang, jin ni akan pergi daripada rumah kita. Mudah-mudahan saya doakan cucu tuan ke cucu puan ni, cucu tuan disembuhkan oleh Allah SWT. Amin. Soalan yang kelima. Assalamualaikum Ustaz yang dikasihi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Minta pandangan dari Ustaz berkenaan soalan ini. Jika mak saya dalam iddah atau kematian suami, pergi ziarah saudaranya sakit luar negeri, adakah salah? Wanita yang berkahwin, sesayang-sayang manapun dia dengan suami dia, pasti dia akan ditinggalkan. Kalau tak tinggal, dia pasti akan diceraikan. Sama ada cerai hidup ataupun cerai mati. Kalau orang yang dicerai hidup, maka dia kena menunggu masa iddah, menunggu. Berapa lama? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah juga, wanita yang ditalak ditalak 3 oleh suaminya, maka iddahnya 3 bulan. 3 bulan. Kemudian di dalam ayat lain mengatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Adapun wanita yang ditinggal suaminya, tinggal apa? Tinggal mati. Ditinggal mati oleh suaminya, maka dia kena menahan dirinya 4 ashhur. 4 ashhur bulan. 4 bulan wa ashra tambah 10. Maknanya 4 bulan 10 hari. Itu wanita yang ditinggalkan kalau tak mengandung. Tapi kalau wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadha'na hamlahun, ada dalam surah At-Talaq. Kalau wanita yang ditinggal suaminya, sama ada suaminya ni dia diceraikan suaminya atau suaminya meninggal, maka masa iddahnya bukan sampai 4 bulan 10 hari yang ditinggalkan suaminya meninggal, bukan, tapi sampai dia melahirkan. Kalau seandainya dia umur dia ni, isteri dia mengandung 9 bulan. Isteri dia mengandung 9 bulan. Maknanya tunggu hari lebih kurang dalam seminggu ke 10 hari. 10 hari, seminggu ke 10 hari dia melahirkan.
qadarullah, Allah uji dia dengan meninggalnya suami. Kan banyak kes macam ni kan. Meninggal suami dia. Lepas meninggal suami dia, dalam 3 ke 4 hari lagi, dia melahirkan. Contoh. 3 4 hari. Maknanya sampai masa iddahnya hanya 3 ke 4 hari. Itu saja. Bukan tunggu 4 bulan pula. Sampai dia hatta yadha'na hamlahun. Sampai dia melahirkan. Ini ada dalam surah At-Talaq. Tapi contoh ni wanita ni bukan mengandung. Maka dia kena menunggu 4 bulan 10 hari. Apa yang dibuat masa iddah? Masa iddah ni tak boleh keluar ke mana-mana. Pertama, dia kena berkurung di rumah, tak boleh berhias, tak boleh menerima pinangan orang lain, apatah lagi menikah dengan orang lain. Siapa yang menikah masa dia dalam iddah, maka nikahnya tak sah. Kalau dia menikah sebabkan kejahilan, kena dipisahkan. Maka dibiarkan yang tak boleh tu keluar rumah, berhias, berwangi-wangian. Tak berwangian ni bukan maksudnya tak mandi sampai seminggu, bukan tu. Mandi sebagaimana biasa. Bukan tak boleh pakai sabun, pakai sabun. Nak pakai sempu, pakai sempu. Bukan dilarang. Boleh pakai sabun, pakai sempu, boleh. Yang tak boleh tu pakai minyak wangi-wangian yang dispray sekarang sampai 3 kilo wanginya. Ini kan tak boleh. Kan ada kan orang dispray lepas tu masuk lift, satu lift tu terbau. Ini tak boleh. Atau melintas depan kumpulan orang yang tengah duduk, maka semuanya terbau wangi. Ini tak boleh. Ini haram. Bukan hanya masa iddah. Orang yang tak iddah pun tak boleh. Wanita kalau nak pakai minyak wangi, pastikan minyak wangi itu hanya menghilangkan bau badannya saja. Itu saja. Menghilangkan bau badan. Bukan wanginya sampai terbau satu kelas. Ini haram dalam Islam. Ini haram dalam Islam. Kalau nak bau supaya badannya tak bau. Dan ini juga diperintahkan untuk menjaga kebersihan. Jangan menjadi timbul fitnah. Kerana hari ini ada setengah orang fitnah. Orang yang pakai tudung labuh, orang yang pakai purdah, busuk. Bau ketiak, busuk. Kerana apa? Kerana dia tak pakai, persepsi dia wanita tu tak boleh wangi-wangian. Tak, yang dimaksud tu wangi-wangian sampai baunya tercium tercium oleh di sekeliling dia. Tapi kalau hanya bau untuk dirinya saja, maka ini digalakkan supaya tak menjadikan timbul fitnah. Okey, kalau dia dalam keadaan iddah, dia tak boleh keluar rumah kecuali ada beberapa masalah. Contoh, dia ada buat rawatan, kesihatan, ada perubatan. Mungkin dia ada sakit, dia kena check up. Setiap sebulan sekali pergi ke hospital. Ini lain, ini boleh. Atau mungkin ada setengah wanita yang tak ada orang yang memberikan nafkah kepadanya. Biasanya suami dia bagi nafkah. Sekarang suami tak ada bagi nafkah. Dia bekerja di tempat lain. Dan kalau 4 bulan 10 hari dia berhenti kerja, maka pasti orang tu akan, kilang tu akan buang dia. Atau syarikat tu company tu akan buang dia. Maka ketika itu dia boleh pergi. Dia boleh pergi bekerja. Tapi masa dia balik pergi bekerja, pastikan ketika itu jangan dia asyik borak dengan lelaki-lelaki yang bukan mahram macam ni. Ketawa, tak boleh. Dia kerja. Habis kerja, balik rumah. Bukan pergi sana, pergi melepak sana, kedai ini, pergi Shopee sana. Tak boleh. Haram. Begitu juga menuntut ilmu. Alhamdulillah sekarang menuntut ilmu, tambah lagi masuk PKP, surau dan masjid, dah tutup. Jadi boleh menuntut ilmu melalui YouTube, boleh video ini. Lepas itu, juga tak boleh pergi keluar, kecuali membeli barang-barang asasi. Barang-barang asas. Dan tak ada orang yang boleh diwakili yang beli. Maka kitalah yang beli sendiri. Maka ini boleh. Dan atau dalam seseorang wanita yang dalam masa iddah, dia tak boleh keluar rumahnya kecuali dalam keadaan darurat juga apa? Mungkin ada longsor, ada rumah tu kebakaran, atau rumah tu ada bencana alam, maka dia boleh keluar rumah, tak ada masalah. Ini boleh dalam Islam. Begitu juga tadi soalan, boleh tak dia merentas negeri tengok ahli keluarganya atau adiknya, abangnya, akak dia yang sakit? Boleh tak? Tengok sakitnya apa? Kalau sakitnya hanya sakit demam, sakit selsema, flu, batuk, ini tak boleh. Tapi kalau dia dah nazak, dah tenak sangat, dia memang
Mungkin kalau kita tengok dia dia menunggu datangnya malaikat maut saja lagi, maka kita boleh mungkin untuk pertemuan yang terakhir dengan dia, kita datang pergi ke tempat dia, ke tempat adik kita, tapi dengan syarat kita pergi tak boleh pergi seorang, pergilah dengan mahram. Dan usahakan pergi siang hari, pagi hari, jangan pergi di malam-malam hari. Allahu taala alam. Kemudian soalan yang terakhir. Salam Ustaz. Saya pernah bersumpah untuk tak mengunjungi salah seorang ahli keluarga saya sampai mati. Wah, ni bergaduh lah ni. Tapi pada suatu hari, saya difahamkan saudara saya itu sakit. Kerana kasihan pada dia, saya pun datang mengunjunginya. Adakah saya berdoa melanggar sumpah itu, Ustaz? Itu maksudnya. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas." Jangan kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu menghalangi kamu berbuat baik dan memperdamaikan urusan manusia. Ada setengah orang, dia ni biasa menyumbang di satu surau atau satu masjid. Tiba-tiba ada musyawarat. Maka dia datang, semua cadangan ditolak orang. Ditolak. Maknanya tak ada orang terima dengan cadangan dia. Kemudian dia marah. Dia katakan, aku sumpah. Demi Allah, kata dia. Aku bersumpah, aku tak akan menyumbang ke surau tu lagi. Biarlah surau tu rosak, bocor ke apa, biarlah. Terbakar pun saya tak akan sumbang walaupun satu sen. Ini sumpah dia. Boleh tak boleh? Yang berbuat baik, seseorang sumpah untuk berbuat baik, nama Allah digunakan dalam sumpahnya untuk menghalang dia berbuat baik, maka sumpah ni tak sah. Kena dibatalkan. Jadi batal macam tu juga? Tak. Kena dibayar kafarah. Bukan kifarat. Kafarah. Kafarah. Bukan kafarat juga. Kalau kafarah, maksudnya singular, mufrad. Kalau kafarat, plural, jamak. Jadi yang dibayar cuma satu saja. Kafarah. Apa kafarahnya? Fa it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Ini kafarah dia. Denda dia iaitu memberikan 10 orang miskin makan. Makanan macam mana? Makanan yang sebagaimana yang kau biasa bagi kepada ahli keluarga kau. Itu makanan dia. Kemudian au kiswatum, atau bagi pakaian. Boleh bagi pilihan. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba. Sekarang tak ada hamba lagi. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Barang siapa yang tak boleh, yang 3 ni tak dapat, maka dia boleh puasa 3 hari. Boleh puasa 3 hari. Sama ada berturut-turut ataupun tak berturut-turut. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Dan itulah kafarah daripada sumpah yang kau batalkan. Maka kena bayar kafarah. Jangan pula, okeylah, ni kan saya dah sumpah, saya takkan buat. Jangan. Kita tak boleh bersumpah, kemudian sumpah kita menghalang kita berbuat baik. Tak, ini kena dihapus. Sumpah ni kena dibatalkan, bayar kafarah. Tapi saya tak nafikan sebenarnya. Memang berlaku pergaduhan, selalu berlaku pergaduhan, terutama tadi pergaduhan dengan adik dia. Biasa, memang banyak pergaduhan, dan ini fenomena di mana pergaduhan berlaku antara seorang kakak dengan adik, adik dengan abang, dan seterusnya. Atau dia dengan sepupu, atau dia dengan bapa saudara, dengan am, dengan khal. Ini memang banyak berlaku. Dan ini kadang-kadang berlaku sebab apa? Sebab kadang-kadang masalah ekonomi. Kan biasalah. Orang kalau kita bukan siapa-siapa dan tak punya apa-apa, orang tak kenal dengan kita, maka jangankan orang jauh, saudara sendiri pun tak mengaku siapa kita. Tapi kalau kita ada nama kita harum, nama kita famous, kita terkenal, kita punya duit, punya pangkat, jangankan saudara, orang yang jauh, yang duduk 5 kilo dari rumah kita, dia mengaku sebagai jiran. Itu fenomena alam. Tapi ingat,
Dalam Islam kita tak boleh buat benda-benda kita tak boleh bersumpah dengan nama Allah untuk menghalangi kita berbuat baik. Tetap saja silaturahim. Kata Nabi SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, kemudian rezekinya dimurahkan, falyasil rahimah, maka hendaklah dia sambung silaturahim. Okey, itu sajalah yang boleh saya kongsikan pada masa ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang lain tentang jawapan-jawapan. Jadi apa yang kita dapat ni mudah-mudahan boleh kita amalkan dan boleh kita sampaikan kepada orang. Ingat kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala sama dengan orang yang buat. Oleh sebab itu, video ini, jika penonton merasa video ini bermanfaat, maka sila subscribe, like and share. Lagi banyak orang yang menonton, lagi banyak orang amalkan, mudah-mudahan itu mengalir pahalanya kepada kita. Kita dah mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya tetap mengalir kepada kita kerana ada orang yang mengamalkan disebabkan amalan-amalan baik kita. Allahu Ta'ala alam bisawab. Itu saja yang boleh saya kongsikan pada masa ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Kepada Allah saya minta ampun. Dan kepada penonton saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.